Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkati lagi kita pada malam ini bersama kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل صحابته وعلى آل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, nescaya Allah akan mengelakkan amalan kamu dan akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Dan semati fungsi masjid kita Ibu Rahman boleh maklumkan dan fungsi Sanudin seluruh tuan masjid, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan selama-lamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita melapangkan masa kita untuk sampai ke rumah Allah ini solat berjemaah, kemudian kita duduk dalam majlis tazkirah sementara nanti masuknya waktu Isyak. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini semuanya dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai amal soleh. Kita boleh datang ke masjid itu atas izin dan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Bila kita ini dia boleh panggil, boleh ajak orang mari sembahyang, kan? Itu dalam masa azan dikumandangkan oleh Bilal, disunatkan untuk menjawab azannya. Kalau Bilal sebut Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar sama. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan disembah melainkan Allah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah juga. Dua kali ulang, dua kali jawab yang sama. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah, dua kali ulang, kan? Wa azmi apa? Habis wa taqwa tu. Menyaringkan azan. Menyaringkan azan ni dia sunat. Sunat. Kita jawab sama juga, kan? Tapi bila sampai kepada hayya 'alas salah, kita tak ikut hayya 'alas salah ya. Kan? Bila hayya 'alas salah, marilah menuju mereka solat, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah.
Ini bukan nak mengajar, ni cuma sekadar orang kata apa, sembang-sembang ulang sebagai mukaddimah pilihan kita pada malam ni. La haula wala quwwata. Kita ni mengaku depan Tuhan bahawa kita tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sampai tulis semayang ni kan, sebab pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula quwwata illa billah. Semayang. Kemudian begitu juga dengan selepas hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Kita juga tak jawab hayya 'alal falah, tapi kita jawab dengan yang sama kan, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kejayaan-kejayaan yang kita dapat semua tu bukan nak menunjukkan kita jadi hebat, tetapi semua tu adalah izin daripada Allah. Semua itu adalah pertolongan daripada Allah. Kekuatan itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu bersyukur sepanjang kita boleh dengar azan kan, ada orang diberi kesempatan setiap kali azan dia mampu melangkah kaki untuk sampai ke masjid. Bukan semua orang yang Allah bagi kekuatan tersebut. Bukan semua orang. Kalau semua orang malah bagi kita penuh kan. Tapi ada ya, mungkin dia semayang dari mungkin di rumah yang boleh sampai ke masjid ni. Bukan kekuatan itu, bukan semua yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadi bersyukur kepada kita bersyukur kepada diri kita, dunia yang tuan-tuan kan, yang boleh hadir ke masjid setiap kali azan dikumandangkan kan, kita boleh sampai ke rumah Allah. Semua tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dah mengaku depan Tuhan bahawa kita ini tidak ada apa-apa daya, tidak ada apa kekuatan melainkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala punyakan kepada kita. Dan yang kedua, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan kepada kita supaya kita dapat istiqamah dalam melakukan amal soleh kan. Dalam konteks ini, dalam kita nak kita solat berjemaah tu, Allah bagi kekuatan kita untuk istiqamah. Jadi alhamdulillah kita pada malam ni Allah memilih kita, Allah bagi kekuatan kepada kita untuk sampai ke rumah ini, ke rumah Allah ni, untuk solat berjemaah. Kemudian kita duduk dalam majlis ilmu. Sudah pastilah kita dah biasa dengan banyak kelebihan-kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Walaupun dia duduk kat sini, dia tak faham apa-apa. Dia balik, dia tak ingat apa-apa, tapi dia duduk dalam majlis ilmu. Orang tu pun ada kelebihannya. Ada kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Baik, saya tadi, apabila bang dikumandangkan, orang berborak, apa hukum? Dia tidak melakukan, dia tidak menjawab azan yang baik. Itu dia tidak melakukan sesuatu yang afdal, yang disunatkan. Dia buat perkara yang sia-sia, labur. Dia labur. Kelebihan jawab azan itu dia tak dapat. Sedangkan kita disuruh untuk menjawab azan. Banyak ni kadang-kadang bagus kat ni. Kadang saya pun sama kat tu. Kalau leka-leka sembang-sembang kan. Kan nak kata dah, soalan tu bagus kan. Kita pun dua kali borak-borak sehingga kita lupa nak jawab azan. Tak dapat kelebihan menjawab azan tersebut. Baik. Ya, jadi kita sambung. InsyaAllah kita sambung bacaan kita. Hadis yang ke-324. 324. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sambung baca hadis yang disusun oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Mudah-mudahan menjadi yang pertama pelajaran kepada kita, peringatan kepada kita, khususnya kepada saya sendirilah, khususnya kepada saya sendiri. Dan kalau ada manfaat apa yang kita baca dari kepada tuan-tuan, ambillah insyaAllah. Baik, sebab apa juga kita, sebab yang duduk kat depan tuan ni pun bukanlah sangat beradab juga, sangat berakhlak juga. Kadang-kadang dia
Dia longgar juga orang kata. Dia tak berapa nak ni juga. Tapi bila kita baca ni sedikit sebanyak dia memberi peringatan lah, kepada khususnya itu kepada diri saya sendiri, insya-Allah. Baik. Bab yang ke-151. Bab sami'a bi fahishatin fa afshaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man sami'a bi fahishatin fa afshaha. Masa saya dah baca tapi tak apalah, kita ulang sikit. Sikit kan? 324. Hadis ini sahih li ghairihi. Okey, taraf hadis ini sahih li ghairihi. Dan golongan itu adalah hadis mauquf. Hadis mauquf ni kalau dia selepas sahabat tu dia tidak ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Yahya bin Ayyub an Yazid bin Abi Habib an Marsir bin Abdullah an Hassan bin Quraib an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala al-qa'ilul fahishah walladhi yushi'u biha fil ismi thawab. Kama qala. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, orang yang mengatakan kekejian. Kekejian sini masuk sini kalau tengok dalam syarah hadis sebagai fitnah. Orang yang duk cakap perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara fitnah ini. Dan orang yang menyebarkannya, dia cakap dan dia sebarkan ini. Dari segi dosanya adalah sama. Dosanya adalah sama. Kita dengar, kita berkata, kita bercakap benda yang fitnah, benda yang tidak betul, kan? Dan kita sebarkan lagi. Ada dua tu. Satu kita cakap kan, kita tak sebar ni, kita cakap dan dua kita share, kita sebarkan kepada orang lain. Dosa dia sama. Dosa dia sama. Tapi dalam minggu lepas kita dah share sebut sikit tentang tabayyun kan. Satu berita yang kita dapat, kita kena relax dulu. Relax, tenang, jangan terus cepat percaya sangat. Kena selidik. Disebut dari Islam sebagai tabayyun. Kita semak dulu, kita cek dulu. Adakah perkara tersebut ataupun tindakan tersebut ataupun perbuatan tersebut ataupun suatu perkara yang berlaku itu sama ada dia benar ataupun tidak. Kalau sekalipun benda itu benar, benda itu betul, kalau perlu kita share. Kalau tak perlu, tak payah share. Tak semua benda yang betul tu kita nak perlu masih tengok juga, kan? Kalau benda tu betul, tapi ada orang dia tak suka benda tu dikongsikan kepada orang lain. Jadi kita kena berhati-hati. Kita kena semak, kita kena tengok tu segi kesan dia, dari segi impact dia. Seperti mana yang kita sedia maklum, saya pernah sebut minggu lepas bahawa dalam dunia hari ini, dunia internet ni, dunia media sosial ni, kita ni sangat terdedah daripada fitnah untuk berkongsi benda-benda yang tidak pasti, benda yang tak sahih, tak benar, kan? Sehingga kan kita berkongsi itu perkara-perkara yang mengaitkan orang lain dan sebagainya. Jadi kita kena beringatlah. Kita baca ni, saya yang baca ni pun bagi peringatan untuk diri sendiri supaya sentiasa berhati-hati dalam kita nak menyebarkan sesuatu. Nak percaya sesuatu pun kita kena tengok dulu. Sekarang ni dia orang boleh buat macam-macam kan. Saya duduk cakap kat depan ni, tuan-tuan ambil gambar, boleh tukar muka Ustaz Nordin, boleh. Sebiji, bukan kata tak boleh jadi sama. Sekarang ni dia orang guna pun kan, superimpose tu pun dah ketinggalan kan. Sekarang ni orang guna AI kan. Apa arti AI? Artificial Intelligence. Nak cari, nak buat teks ucapan. Contoh cikgu sekolah nak buat teks ucapan majlis hari guru, dia masuk dekat AI tu, ChatGPT tu, okay. Tolong siapkan satu teks untuk 20 minit punya ucapan tentang hari guru. Masuk itu, nanti komputer robot tu tolong buatkan tu.
untuk kita. Ini dunia pendidikan sekarang ni lah. Macam kami di mata kuliah di IPG, kata apa? Cabaran ni. Sebab pelajar-pelajar assignment pelajar tu nak kena semak betul-betul. Sebab kadang bukan dia buat, dia suruh AI ni, robot ni buat. Itu tentang penulisan. Dia ada baik ada tak baik lah. Ada baik ada tak baik. Ada orang dia apa? Ada pelajar ni. Dia boleh berborak dengan robot tu boleh sejam 2 jam sekali. Dia bagi soalan, robot tu jawab. Contoh dia katakan, saya stres lah. Saya stres. Cadangkan kepada saya apa aktiviti untuk kurangkan stres saya ni. Type dia. Kemudian robot tu bagi tahu. Okay, kena buat ni. Dia suruh pergi sukan lah, jumpa kawan ke orang apa. Itu dunia hari ni. Sebab tu bila saya nak sebutkan ni, bila suatu berita yang kita dapat dalam mana-mana media, kita kena semak betul. Bila konsep tabayun ni kena kita tak boleh pandang mudah. Sebab kalau kita salah dalam kita nak berkongsi, dia menyebabkan kadang bermusuh, gaduh. Kawan tu tak bercakap pun, tapi kita ni cepat percaya, tengok muka sama, tapi rupanya orang lain, menyebabkan gaduh. Sebab dia berdosa. Di sini sebut ni orang yang mengatakan benda yang keji, benda yang fitnah ini, dan kemudian sebarkan, dari segi dosanya adalah sama. Itu contohlah kan. Banyak ayat. Kalau yang orang kerja sekarang ni nak buat apa, persembahan ke, PowerPoint ke apa, orang dah tak pakai PowerPoint sekarang ni kan. Dia ada macam-macam app, masuk je. Kemudian komputer tolong buat kan. Gambar kita, suara kita pun boleh kan. Ni suara saya cakap ni, tukarkan nama suara Azmi pun boleh buat. Sebab tu itu untuk kita tabayun, tengok dari segi kebaikan. Ada faedah kita kongsi, tak ada faedah kita simpan diam cukup untuk kita sahaja. Itu lebih baik. Baik. Hadis yang ke-225 masih lagi di bawah tajuk bila kita dengar sesuatu keburukan, perkara yang buruk. Hadis yang ke-225, haddatsana, hadis ini hadis sahih. Haddatsana Bishru bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Shubail bin Auf qala kana yuqalu man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Daripada Shubail bin Auf, dia telah berkata, adalah dikatakan barang sesiapa yang telah mendengar sesuatu kekejian, telah mendengar sesuatu perkara yang tak elok sampai kat telinga dia, lalu ia menyebarkannya. Dia dengar benda tak elok, benda yang keji, benda yang buruk, benda fitnah, kemudian dia sebarkan, maka dia pada kekejian itu adalah seperti orang yang melakukannya. Dia pun dapat dosa yang sama. Dia tak cakap benda buruk, tapi dia sebar tu, dia pun seolah bercakap benda yang buruk tersebut. Dan dia marah. Kemudian dia jadi peringatan lah kepada kita. Sedangkan Allah SWT kurniakan kepada kita ni kan, telinga ni untuk mendengar. Dia mendengar ni, dia boleh dengar yang baik, boleh dengar yang buruk. Kita boleh, telinga kita ni ada masa kita boleh pilih, ada masa kita tak boleh pilih untuk kita mendengar ni kan. Contoh kita bersembang dengan kawan, tiba-tiba dia bercakap benda yang tak elok, benda fitnah. Masa tu kita tak sempat nak pilih, kita terpaksa dengar. Tapi ada masa kita boleh pilih. Kita tahulah ini kalau sembang dengan dia ni, cakap dia ni memang benda-benda yang tak elok, so kita elakkan daripada awal. Tapi dalam keadaan tu kadang kita tak boleh pilih kan, kita pilih. Jadi kalau kita yang tak boleh pilih tu, bila kita dengar benda yang tak elok, maka jangan kita sebarkan, jangan kita kongsi. Baik, seterusnya hadis yang ke-326. Haddatsana, hadis ini sahih juga. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Hajjaj an Ibnu Juraih an Atha annahu kana yara an-nakkal
ala man asya'a az-zina yaqulu asya'a al-fahisha atau kama qala. Daripada Ibn Jurayj daripada Atha bahawasanya beliau berpendapat perlu dikenakan hukum ke atas orang yang menyebarkan berita perzinahan. Dia berkata orang tersebut telah menyebarkan kekejian. Sebab kalau kita dengar, saya baca cerita orang ni ada melakukan perbuatan terkutuk zina, sedangkan kita tidak pasti, ataupun benda tu mungkin kita pasti betul, tapi adakah perlu untuk kita kongsi dengan orang lain supaya orang ramai tahu yang dia ni buat benda yang tak elok. Jadi orang tersebut sebenarnya dia berkongsi menyebarkan tentang yaqulu asya' al-fahisha, orang yang macam ini sebenarnya dia telah menyebarkan benda-benda yang buruk. Baik. Bab 152. Bab al-ayyad. Imam Bukhari susun menamakan bab 152 ni iaitu bab al-ayyad, iaitu bab pada menyatakan orang yang suka menyebarkan keburukan ataupun keaiban orang lain. Di sini tarafnya Hasan bin Bayri. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Imran bin Tabiyan an Abi Yahya Hakim bin Sa'id qala sami'tu Aliya radhiyallahu anhu yaqulu la takunu ujulan mazabi'a buzura fa inna min waraikum bala'an mubarriha mukalliha wa umuran mutamahilatan uruduha atau kama qala. Daripada Abu Yahya Hakim Ibn Sa'id, beliau telah berkata, aku telah mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian menjadi orang yang terburu-buru, suka menyebarkan berita yakni keburukan orang lain dan membongkar rahsia. Kerana sesungguhnya di belakang kalian ada bala bencana yang amat pedih, lagi mengecurkan hati serta urusan-urusan berpanjangan, lagi-lagi fitnah yang berat dan juga besar. Baik, kita lihat sikit huraiannya. Yang apa kata Sayyidina Ali? Janganlah kamu menjadi orang yang terburu-buru. Jelas. Saya dengar dalam satu ayat ini Quran tersebut tentang sifat manusia ni, salah satunya ajula. Ajula ni dia tergesa-gesa. Dia buat suatu tindakan tanpa berfikir panjang. Ini satu lagi sikap perangai manusia. Betul. Sebenarnya jangan kamu la takunu ujulan. Jangan kamu jadi orang yang nak cepat sangat tanpa berfikir panjang. Nak buat sesuatu tu tergesa-gesa. Ini juga masuk dalam Quran. Dia tengok ayat apa. Tapi orang sebut dalam Quran kan, manusia ni dijadikan dalam dia ada ajula satu, adanya orang tergesa-gesa. Satu lagi orang sebut khalu'a. Khalu'a ni keluh kesah atau sifat-sifat manusia ya. Jadi ajula ni maksudnya kita buat benda yang terburu-buru, cepat sangat. Dia balik punya tadi juga lah. Dapat saja, tak payah fikir panjang, terus kongsi, terus respon, apa? Itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa, suka menyebarkan berita keburukan orang lain dan juga membongkar rahsia. Kerana sesungguhnya dalam belakang kalian ada bala bencana yang amat pedih, lagi mengejutkan. Kerana kalau kita buat benda-benda yang tergesa-gesa ni, maksudnya tindakan kita itu salah, dia kesan itu besar. Contoh kita kongsi satu hal tentang seseorang, sedangkan dia tidak pun tak buat, dia pun tak cakap, dia pun tak melakukan perbuatan tersebut. Benda itu dah tersebar, kesan dia sangat banyak kan? Mungkin mendatangkan malu kepada diri dia, mungkin mendatangkan malu kepada ahli keluarga dia, mungkin mendatangkan orang lain pula akan tambah lagi hina, kutuk, merendahkan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada tindakan kita yang cepat sangat berkongsi ini. Dengan kesan dia kan lebih teruk, lebih berat.
besar fitnah dia. Dia fitnah ni dia tak kira kan. Dia kalau kita tengok kat media sosial kita nampak orang politik dia kena kan. Kadang kita orang biasa ni pun mudah terkena dengan fitnah. Dia tidak ada tidak ada tabayyun dari itu. Tidak ada soal soal sedikit teliti terlebih dahulu tu, kita kata dah kepada fitnah. Ada pernah kena difitnah oleh siapa-siapa ni? Ada? Tak ada. Alhamdulillah kan. Saya ada juga. Ada. Orang tak tanya kita direct, dia tunggu percaya, tunggu buat keputusan. Kan? Kita maksud lain, orang sampai tu cerita dia lain. Jadi kesan dia banyak lah. Kita jadi masam muka, kita dah jadi hilang hilang kepercayaan kepada orang. Itu yang kita kenal. Yang tak kenal memang susah nak kawan. Ni orang yang kita kenal. Kita cakap A, dia cerita B kan? Kemudian orang C percaya yang B, sampai pada orang yang seterusnya dia akan jadi apa? Jadi orang jadi selalu jadi tak seronok kan? Jadi tak seronok. Dan nak membetulkan fitnah ni juga bukan mudah. Sangat susah. Kan kita nak jumpa setiap orang. Ini saya lalui lah di pengalaman asli. Bukan nak kata kita baik, tapi benda-benda tu lah bila berlaku fitnah tu jadi apa kita kata jadi hilang percaya lah saya kata. Hilang percaya. Jumpa kawan, betul ke aku dengar? Betul ke? Kita nak jadi benda tu kan? Satu kerja pula nak apa? Nak respon tu. Itu bahaya kan? Satulah yang paling penting pada saya, orang buat dekat kita tu kita tak boleh kawan. Yang paling penting kita jangan buat kawan. Kita tu jangan mudah untuk fitnah orang. Kita tak suka macam mana pun, kita fikir macam kalau betul lah kawan tu dia buat silap, jumpa dia secara personal tu lebih baik daripada kita melalui orang lain masuk dalam grup WhatsApp. Yang buat salah tu seorang ya, tapi yang duduk bincang dalam grup WhatsApp tu orang lain yang tak tahu dah jadi tahu. Bila jadi tahu dia jadi panjanglah ceritanya, saling bersangka-sangka. Suuzon tu akan berlaku banyak benda. Itu kena ingat. Sebab benda ni saya ingat ada ni dalam kita masyarakat kita ada. Bahaya ni, bahaya. Baik ya, sebab apa? Dia boleh menjadi fitnah yang lebih besar, lebih berat. Ada yang sampai bercerai berai, dia sebab fitnah. Dia bergaduh, kena buang kerja, kena pindah tempat kerja. Sebab inilah sebab lain buat sampai lain, tindakan pula tidak ikut betul-betul, menyebabkan kesan besar. Allahuakbar. Baik, seterusnya hadis yang ke-327, 328. Hadis ini adalah hadis dhaif. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Israil bin Abi Ishaq an Abi Ishaq an Abi Yahya an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala idza aradta an tadhkura uyuba sahibik fazkur uyuba nafsik. Apa maqala dalam syarah yang lain kita sebut hadis ini ada dhaif sebab ada nama Abi Yahya. Kerana dia dhaif disebabkan oleh sanad, bukan pada matan. Kita kata Ibn Abbas qala idza aradta an tazkura uyuba sahibi fazkur uyuba nafsi. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, apabila engkau hendak menyebut akan keaiban sahabat kamu, maka ingatlah juga akan keaiban diri kamu. Apa ni?
Iza aradta an tazkura uyuba sahibi fazkur uyuba nafsi. Kita duk cerita buruk ni, kita lupa tengok seorang kita ni baik sangat, okey sangat. So, dalam diri kita ni tak ada langsung langsung tak ada salah, langsung tak ada keburukan, langsung tak ada kelemahan. Kita duk sibuk cerita pasal orang. Ini pun kita kena apa? Kita kena ambil peringatan juga ni. Sebab ada orang dia nampak orang yang salah, dia betul. Sebab ini dalam masyarakat kita ada ni. Dia nampak dia betul. Orang lain semua salah. Orang ni salah, orang ni lemah, orang ni kurang, orang ni apa. Ini apa? Gambar apa? Saat kita nak cerita keaiban orang ni, jangan lupa ingat juga kita pun ada aib, ada kelemahan, ada kekurangan, ada dosa juga kita ni. Kita pun pernah dengar kan, kita ni nampak baik sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, kan? Takut kan? Kalau Allah SWT buka aib saya, tujuan pun tak nak dengar cakap saya. Tak ada orang kan? Sebab Allah tutup aib buat macam okey. Jadi banyak kelemahan. Kita duk cakap orang ni teruk, orang ni lemah, orang ni tak boleh pakai. Seolah apa? Seolah kita je yang boleh pakai, kita je yang bagus, kita je yang pandai. Jadi kalau kita ingat tu, mungkin dia akan jadi orang kata apa, penghalang sikit kepada kita. Tak mudah sangat untuk kita cerita keaiban orang lain. Dia fitrah kita juga ingatkan kita, kalau kita cerita baik orang ni dia seronok. Seronok nak cerita keburukan orang. Cerita benda baik ni tak berapa sangat. Tapi kalau kita cerita tentang kekurangan, tentang aib, dia seronok. Jadi nak sembang tu jadi banyak isi, banyak poin, banyak benda boleh cerita. Kena beringat sebab kita pun ada aib kita. Mungkin hari ni Allah tutup, besok lusa belum tentu Allah akan terus tutup. Mungkin Allah akan buka kita. Jadi beringat. Beringat dan jaga aib kita. Dan juga jaga aib sahabat-sahabat kita. Kalau betul sahabat-sahabat kita ni ada buat silap, adalah kesilapan sana sini, jumpa secara personal, beritahu. Tak perlu kita cerita kepada orang lain yang kadang-kadang tidak berkaitan. Kadang kita bercakap pada orang yang memang tunggu masa je nak cerita tentang kelemahan orang tersebut. Baik, seterusnya hadis yang ke-329, hadis mauquf. Hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarna Abdullah qala hadatsana Abu Maulud an Zaid maula Qais al-Hazza an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi azza wa jalla wa la talmizu anfusakum qala la yat'anu ba'dukum ala ba'd atau kama qala. Hadis ini telah berada dhaif. Sebelum kita lihat tadi hadis ini ada dhaif. Sebab dalamnya ada dua orang, yaitu Abu Maulud dan juga Zaid Maula tu dia majhul, tidak dikenali dalam. Jadi sebabkan taraf di sini dia jadi dhaif. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Ibnu Abbas telah berkata, jangan mencerca sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Ini dalam surah Al-Hujurat. Kita sebut surah Al-Hujurat ayat 11. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Imam Ibn Abbas dia ambil sepotong ayat itu, wala talmizu anfusakum, wala talmizu anfusakum dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ni cerita tentang apa?
bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada orang yang beriman supaya apa? Jangan kita dengan sesuatu kaum ataupun sesuatu puak itu mencela, menghina, puak yang lain. Kemungkinan asa ayakuna khairan minhum, mungkin orang yang kita cela itu kerana dia mungkin lebih baik daripada orang yang mencela. Kemudian wala nisa'u min nisa'in asa ayakuna khairan minhum, orang perempuan dia pesan juga, jangan perempuan itu mengejek perempuan yang lain. Mungkin boleh jadi perempuan yang kita ejek itu dia lebih baik daripada orang yang mengejek. Kemudian wala talmizu anfusakum, jangan apa lagi? Jangan kamu mencaci maki sesama kamu. Wala tanabazu bil alqab, jangan kita memanggil dengan gelaran-gelaran yang tak elok, gelaran-gelaran buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik kepada seseorang yang beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sesiapa yang dia buat suka mengejek, suka menghina, suka panggil gelaran ini tapi dia tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Ini jangan kamu mencerca. Dalam konteks hadis ini dia kata, jangan kamu mencerca sebahagian kalian ke atas sebahagian yang lain. Bila kita cerca, cakap, mengejek ni, sebenarnya perbuatan tersebut secara fitrahnya dia tidak akan membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada keharmonian, tapi dia akan membawa kepada permusuhan, membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Itu agama kita melarang daripada kita mencerca orang lain, menghina orang lain. Baik, seterusnya hadis yang ke-330. Kita sama dia, tapi riwayat yang lain. Hadis ini hadis marfu', taraf hadis sahih. Haddatsana Musa qala haddatsana Wahib qala akhbarana Daud an Amir qala haddatsani Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala fina nazalat fi Bani Salamah wa la tanabazu bil alqab. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. Daripada Abu Jabirah ibnu Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ayat berikutnya telah turun kepada kami pada Bani Salamah, yakni janganlah kamu memanggil antara satu dengan lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ayat yang sama. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kita memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk, yang tak elok. Kalau orang tersebut dia pun tak redha dengan panggilan tersebut. Ada juga orang ada dalam, kalau kita nak bahas tentang gelaran-gelaran, ada gelaran yang dibenarkan. Ada gelaran di sini adalah gelaran yang orang yang mendapat gelaran tu dia tak suka dengan gelaran tersebut. Ini yang kita nak jaga. Dan kita orang ni banyak gelaran kan. Kalau katalah kalau sebelah Kedah tu, orang yang nama Muhammad ni dia selalu jadi maksa lah kepada gelaran-gelaran ni kan. Dia akan jadi mat apa. Kalau saya dekat tadi, saya di sebelah Kedah sana tu orang panggil mat Allah, okey lah, mat Allah tak ada baru. Sebab ayah saya tu kat belah kampung tu dia pangkat palang kan, Alhamdulillah. Jadi mat mana ni? Mat Allah. Dia mat punya lah. Mat ni sebenarnya dia akan terima gelaran. Biasanya ada gelaran yang tak elok ni. Kenapa tak sebut nama, orang sebut gelaran tu ya dikenali kan. Mak bohong pasal dia bohong, okey lagi lah kan. Ada gelaran yang dia tak suka dengar, dia tak elok, benda-benda yang contohlah gelaran tentang penyakit dia ke kan, panah ke, sobak yang dia tak selesa, itu tidak dibenarkan. Jaga. Biasanya ada gelaran, ada ya orang, ada kan. Mana tu canai,
Oh, tahu dia yang menjaga orang bercerai. Apa lagi? Mak kapur. Mak kapur. Oh betul lah, ada seorang ni dia tak dengar aku, dia tak tengok, dia tak apa lagi tahu. Kan? Nama Mustafa, abang puan dia rendah, orang bagi puan pendek. Puan pencintik. Abang puan kan. Itu gelaran. Kalau dia suka tak apalah, kalau ada benda yang dia tak suka kita kena. Disebut sini pun oleh kerana baju Al-Qur'an sini gelaran-gelaran yang buruk. Dan dia berkata Rasulullah SAW telah datang kepada kami dan tidak ada seorang pun di antara kami melainkan dia mempunyai dua nama. Sebenarnya Rasulullah memanggil wahai si fulan, lalu berkata Rasulullah sesungguhnya dia marah dengan panggilan tersebut. Ada panggilan yang dia tak apa suka. Bila tak suka jangan kita panggil, jangan kita memberi gelaran. Kalau kita dapat datuk, orang panggil datuk suka kan, Tan Sri, Datin, betul kan, Tuan Haji dan sebagainya, itu gelaran yang okey. Jadi kita nak hilangkan orang, nak panggil orang pun kena lihat dia. Baik, seterusnya hadis ke-331. Haddatsana Al-Fadl bin Muqatil qala haddatsana Yazid bin Abi Hakim an Al-Hakam qala sami'tu Ikrimah yaqulu la adri ayyuha ja'ala li sahibihi ta'ama Ibnu Abbas aw Ibnu Umar fa bayna al-jariyatu ta'malu bayna aydihim iz qala ahaduhum laha ya zaniyah faqala mah in lam tuhaddaka fi dunya tuhadduka fil akhirah qala afara'aita in kana kadha qala inna Allah la yuhibbul fahish al-mutafahish. Ibnu Abbas alladhi qala inna Allah la yuhibbul fahisha al-mutafahisha. Hadis ini tarafnya hadis hasan. Daripada Al-Hakam, dia telah berkata, aku telah mendengar Ikrimah berkata, aku tidak tahu yang mana satu di antara mereka berdua yang telah memberi kepada sahabatnya makanan, sama ada Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar. Maka ketika seorang jariah ni hamba, di sini maksud hamba seorang hamba perempuan, sedang bekerja di hadapan mereka, tiba-tiba salah seorang daripada mereka telah berkata kepadanya, wahai penzina. Lantas dia salah seorang lagi telah berkata, bersikap lemah lembut lah, jangan panggil tu gelaran tu sangat buruk, panggil orang penzina ni. Jika dia tidak melaksanakan hukum had kepada engkau dunia, dia akan melaksanakan hukum had kepada engkau di akhirat. Kenapa? Kerana qazaf, tuduh orang berzina. Dia yang mengelak penzina berkata, apakah engkau berempat kalau memang akan terjadi sedemikian? Dia berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bercakap keji dan berperangai keji. Allah tak suka kepada orang yang cakap benda buruk dan juga berbuat perangai buruk. Ibnu Abbas telah berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bercakap keji dan juga orang yang berperangai keji. Kita bercakap, tuduh orang, bagi gelaran yang tak baik kepada orang tu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Perbuatan tersebut perbuatan yang fahsyat, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Baik, yang terakhir hadis 332 kita habiskan bab ni. Haddatsana Abdullah bin Muhammad. Hadisnya di sahih. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Sabiq qala haddatsana Israil an A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-mu'min bit-ta'an wal li'an wal fahish wal bazi. Ada empat yang disebut ni. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, dia kata apa? Laisal mu'min, bukanlah orang itu dikira sebagai beriman yang sempurna imannya,
apabila apa? Iaitu orang yang suka mencela. Suka mencela. Suka cakap benda yang tak elok. Kemudian walal li'an. Orang yang suka duk melaknat orang, duk celaka orang ni. Duk sumpah ni. Walal fahish, dan orang yang berbuat benda-benda yang buruk, fahisyah, benda keji. Walal bazi, dan orang yang bercakap kotor. Keluar daripada mulut dia perkataan-perkataan yang tak elok, perkataan sebut ni celupan, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor. Bila orang dengar keluar daripada mulut tu, orang rasa terasa hati, sakit hati dan sebagainya. 4 golongan ni Nabi kata kalau ada dalam diri dia, kepada dia orang beriman tu, dia bukanlah orang yang beriman yang sempurna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jaga. Dia 4 ni semua datang daripada dosa lidah kita. Dosa daripada mulut kita. Jadi kita sama-sama jagalah perkara-perkara jaga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ini hadis sahih kan? Hadis sahih. Nabi besar. Nabi beri peringatan kepada kita. Nabi SAW beri peringatan, jangan suka mencela, jangan suka melaknat orang lain, jangan cakap benda-benda buruk, dan juga jangan buat benda-benda yang tak elok, benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Mudah-mudahan kita jadi orang mukmin yang sempurna, insya-Allah. Baik, cukup dah buat sekadar tu, insya-Allah minggu depan kalau nombor tak apa-apa kita sambung bab 153, iaitu bab maja'a fi tamaduh, bab barang yang telah datang pada menyatakan saling memuji. Bab pujian-pujian. Kita akan lihat tajuk ini pula, iaitu berkaitan dengan puji-memuji. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat itu semua datang daripada diri saya sendiri, atas kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan kelemahan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua, insya-Allah. Alhamdulillah, minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum.